dah record. Kemudian I think saya serahkan kepada grup Albert, Rin, Akmal dengan Zairul. Okay. Boleh mula whenever you're ready. Macam I nak share tu Okay. Nampak tak doktor? Nampak? Yang lain boleh nampak? Nampak Cuba doktor. share. Okay, terima kasih. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Albert. Oke, selamat dan selamat petang semua. Oke, pada petang ini kami akan membentang tajuk yang terakhir, yaitu keadilan dalam pengujian. Dan sebelum itu, kalau kawan-kawan semua, rakan-rakan seperjuangan semua tidak paham, saya punya seling sabahan, jadi bertanya ya. Oke. Isabah. Ya, kepada Dr. Nurliana dan semua rakan-rakan seperjuangan. Oke. Albert, sekejap. Saya seorang je ke tak dengar suara Albert ataupun Albert belum bercakap ke macam mana? Albert? Tak dengar doktor. Okey, Syifa cakap tak dengar. Cik Amalina pun cakap tak dengar. Cikgu Harnani pun cakap tak dengar. Albert selalu pakai dua kan? Satu phone, satu laptop. Mungkin malam ni Albert kena pakai phone jika ada data. Boleh ke Albert? Okey, tak apa. Kejap ya doktor, Albert tengah connect phone dia. Okey Rin, thank you. Doktor, kalau saya buat slide macam ni boleh tak? Tak buka slide show. Kenapa? Tak, saya buka slide show tadi tak gerak dia punya slide. Okey, sebab ni kot. Tu sign in tu apa? Apa yang sign in tu? Cuba cancel sign in tu dulu yang warna kuning tu. Baru. Tu kan yang atas tengah tu sign in to office tu tak tahu, I don't know, sometimes they enable editing lah. Cuba cancel yang warna kuning kat atas slide tu. Cuba cancel yang tu. Okay, now tekan balik slideshow. Bismillah. Betul? Ini okay? Okay, doktor. Okay, Albert is here. Oke. Teknikal. Albert guna laptop ke guna phone? Okay, saya masih lagi dengar putus-putus suara Albert. Mungkin sebab internet ke? Cuba Albert mute sekejap kemudian buka balik. Boleh sudah? Boleh. Better? Lebih baik dari tadi. Okay. Cuba Albert. Ya, untuk masalah terus mendapat 11 pengujian. Next. Okay.
Tak apa, Munat, kita tunggu pelan-pelan. Kadang-kadang it's just a matter of time. Tunggu sekejap. Kalau tak boleh juga sekejap lagi minta team member yang data okey, tolong cover Albert. Macam team reliability tu juga. Okay? Dan Albert boleh standby jawab soalan. Okay? Okay. Nanti gambar. Okay. Bert, terus hilang suara Bert. Bert sedang bercakap ke? Nampak gaya macam sedang bercakap. Okay. Boleh boleh dengar suara? Sorry. Sekarang boleh. Boleh. Cuba. Okay. Okay, saya teruskan ya. Ya, baik Albert. Okay. Kita terus kepada konsep pengujian berat sebelah. Okay, seterusnya, slide seterusnya. Okay, ini merupakan gambaran kepada pengujian yang tidak berat sebelah. Oke, contohnya pengujian itu dilakukan, dia sama rata, tetapi tidak melihat kepada kemampuan seseorang itu. Oke, seterusnya. Oke, yang pertama konsep pengujian berat sebelah. Oke, menurut ERA, EPA, dan NCME 1999, oke, ujian yang berat sebelah timbul disebabkan oleh kekurangan dalam ujian itu sendiri atau cara penggunaannya yang menghasilkan perbezaan makna bagi skor yang diperoleh. Oke, menurut Won, Price and Yoon 2014, oke, 5 cara ujian berat sebelah ataupun bias ditafsir, yaitu yang pertama, wujud jurang skor antara kumpulan yang disebabkan daripada satu ahli dari kumpulan lain yang rata-ratanya mendapat markah lebih tinggi daripada kumpulan yang lain. Oke, yang kedua, perbezaan kemampuan skor dalam meramal keputusan ujian. Oke, yang seterusnya, fungsi item pengujian berbeza dengan dalam kumpulan lain. Yang keempat, terdapat perbezaan antara hubungan ataupun inter-item correlation dan pengelompokan item. Dan yang kelima ialah penggunaan ujian atau tafsiran yang mewujudkan ketidaksamaan sosial antara kumpulan. Oke, seterusnya. Oke, dalam pengujian berat sebelah ada 2 kategori utama, yaitu yang pertama variasi akibat konstruk yang tidak relevan ataupun CIV, dan kedua konstruk yang konstruk yang tidak diwakili secukupnya ataupun CIO. Oke, seterusnya. Oke, yang pertama yaitu variasi akibat konstruk yang tidak relevan ataupun CIV. Ini ia merujuk kepada konstruk yang tidak berkaitan dengan konstruk yang hendak diukur dalam sesuatu ujian. Oke, ini ialah menurut Mesick 1989. Oke, yang seterusnya konstruk luar yang tidak terkawal yang mempengaruhi hasil penilaian, dan kesannya ialah makna dan ketepatan keputusan pemeriksaan akan terjejas. Seterusnya kesahihan keputusan pemeriksaan juga turut terjejas selain kesahihan yang akan berkurang. Oke, sumber CIV. Sumber CIV ada daripada soalan pemeriksaan yang dibina lemah, item berat sebelah, penggunaan teknologi dalam pengujian tanpa pendedahan awal kepada calon, dan juga terdapat penyelewengan dalam pengujian. Oke, sumbernya daripada ada link di bawah ini. Oke, seterusnya. Yang kedua ialah konstruk yang tidak diwakili secukupnya ataupun konstruk under representation. Oke, ia berlaku apabila pemeriksaan kurang sah karena kandungan pemeriksaan yang tidak mencerminkan pengetahuan yang relevan. Oke, contoh CEO ataupun konstruk yang tidak diwakili secukupnya ialah kandungan yang tidak relevan, hafalan untuk mengingati fakta,
wujud beberapa item peperiksaan yang tidak bersesuaian dengan kandungan silabus, pengagihan item peperiksaan yang tidak seimbang, serta guru mengajar untuk persediaan ujian sahaja. Oke, seterusnya. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada jenis-jenis bias ataupun pengujian yang berat sebelah. Oke, yang pertama ialah adalah umur. Oke, bias umur berlaku apabila wujud perbezaan skor yang berkait dengan usia calon yang mengambil peperiksaan. Contohnya, murid yang lebih tua dikatakan lebih matang dan boleh belajar dengan pantas berbanding pelajar yang lebih muda. Jadi, maksudnya di sana pelajar yang lebih tua akan mendapat skor yang lebih tinggi berbanding pelajar yang lagi muda. Oke, seterusnya. Oke, seterusnya jantina. Oke, dalam bias jantina, soalan pengujian perlu disimak untuk mengelakkan bahan atau rujukan yang menyinggung gender tertentu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Seterusnya objek ataupun idea biasa yang lebih cenderung kepada sesuatu jantina sahaja, dan seterusnya perwakilan yang tidak seimbang dalam item pengujian, yaitu peranan yang stereotip sahaja. Oke, seterusnya saya akan serahkan kepada rekan seperjuangan saya, yaitu Nur Azrin. Terima kasih. Kepada bias budaya. Ujian bias yang melibatkan budaya adalah apabila andaian dibuat tentang pengetahuan am atau umum yang melibatkan sesuatu budaya, kaum atau etnik. Bias budaya juga adalah apabila keputusan ujian sesuatu kaum lebih tinggi atau lebih rendah daripada keseluruhan populasi. Contoh bias budaya adalah norma budaya, pengetahuan sastera dan juga pengetahuan agama. Okey, ini adalah contoh soalan ujian dengan bias budaya atau agama. Soalan tersebut untuk memilih agama Buddha dalam 4 pilihan jawapan. So, kita tahu yang tak semua orang tahu tentang agama budaya masing-masing. Ya. Okay, juga adalah contoh soalan bias budaya. Kita boleh tengok dia suruh tulis nama berdasarkan tempat ibadat yang betul. Semua orang tahu tempat-tempat ibadat kaum Cina, India, Kristian semua sebab kita tak belajar dalam silibus. Seterusnya adalah bias kawasan. Bias berlaku apabila satu-satu item soalan lebih cenderung kepada satu lokasi sekolah sahaja, sama ada sekolah bandar, luar bandar maupun pedalaman. Contohnya, item-item yang melibatkan topik pengangkutan dan teknologi. Topik tersebut adalah bias kepada pelajar luar bandar dan pedalaman kerana persekitaran hidup mereka yang tidak terdedah dengan perkara-perkara tersebut. Bias kawasan juga boleh berlaku apabila pelajar dinilai menggunakan dialek atau slang kawasannya. Contohnya seperti dialek Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh soalan bias kawasan. Yang nombor 3 itu, dia tanya, I usually eat beef burger, sandwich, fried noodles and chicken rice. 4 makanan ni selalunya berlainan setiap kawasan, bandar dan juga luar. Terus adalah bias status ekonomi sosial. Bias status ekonomi sosial adalah pentaksiran terjadi apabila pelajar dinilai berdasarkan status ekonomi mereka. Contoh persekitaran luar bandar, sekatan kemiskinan kebanyakan keluarga. Bias status ekonomi sosial menafikan pengetahuan penting pelajar tentang dunia luar. Terusnya, ini adalah contoh soalan bias status ekonomi sosial. Dalam gambar ni disuruh dalam jawapan ada tulis Prada, Pro2 Visa dan juga kita tahu tak semua pelajar mampu untuk
memiliki semua brand-brand tersebut. Seterusnya, ini juga adalah contoh bias status ekonomi. Yang nombor 2 itu adalah kereta bapa saya. Tak semua orang tahu, tak semua pelajar memiliki kereta. So, tak semua orang tahu tentang jenama-jenama kereta. Terusnya, bias terhadap pelajar berkeperluan istimewa. Menurut Popham, ujian berat sebelah adalah jika menghukum sekumpulan pelajar secara tidak adil untuk menurunkan prestasi mereka daripada kumpulan pelajar lain yang sama tahap pencapaiannya. Ujian selalunya berkenaan dengan pengetahuan atau menguji kemahiran. Contohnya, pelajar yang menggunakan kerusi roda akan mempunyai masalah untuk menghadiri peperiksaan jika sekolah tidak menyediakan laluan khas untuk kerusi roda. Seterusnya, ini adalah contoh pelajar berkeperluan istimewa. Bahasa menggunakan tangga. Okey, seterusnya. Bias bahasa. Bias berlaku apabila seseorang murid kurang atau sukar memberi respons secara lisan disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya ialah kelemahan berbahasa atau ketakutan terhadap guru. Keadaan ini menyebabkan penilaian sukar dilakukan oleh guru kerana murid tersebut tidak bermaksud tidak menguasai objektif pembelajaran berkenaan. Selalunya bias bahasa merupakan bahasa kedua seperti bahasa Inggeris. Kita tengok contoh soalan bias bahasa. Okey, ini adalah soalan matematik tapi soalan cuba untuk menukarkan bahasa Inggeris kepada nombor. Tak semua pelajar tak semestinya jika tidak dapat menjawab soalan ni, soalan matematik ni bermakna dia tidak tahu mengira, tapi dia mempunyai kekurangan dalam bahasa Inggeris. Okey, seterusnya saya pas kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Nuriana dan rakan-rakan. Kita teruskan pembentangan ini dengan kesan bias atau berat sebelah dalam ujian. Kesan bias yang pertama ialah mewujudkan jurang pencapaian dari kalangan pelajar kerana item yang dipilih berat sebelah. Ini kita boleh sedia maklum jika soalan itu dibina berat sebelah, ada setengah pelajar yang tahu tentang jawapan tersebut dan setengah tak tahu macam mana nak jawab. Jadi akan wujud satu jurang pencapaian bagi item tersebut. Yang kedua, terkesan dari segi emosi sebab pelajar dah bertungkus lumus untuk belajar, namun pemilihan item tidak berpandukan silibus yang dipelajari. Guru membina item di luar silibus yang telah diajar. Ini boleh menyebabkan emosi dan pencapaian pelajar terkesan. Contoh lain, pelajar terkesan dari segi emosi apabila guru bias atau berat sebelah dalam layanan terhadap pelajar yang kurang mahir bahasa Inggeris. Dan ini menyebabkan pelajar tersebut yang kurang mahir itu akan berasa rendah diri dan malu. Kemudian bias dan kesahan. Bias ada dua jenis, bias dan kesahan. Yang pertama ialah bias dan kesahan construct validity. Ia merujuk kepada ujian yang tidak mengukur dengan tepat seperti apa yang telah dirancang. Ini pengukuran ni sebenarnya lebih kepada kita nak mengukur tahap kecerdasan dan kreativiti. Kita tak boleh mengukur tahap kecerdasan dan kreativiti ini dengan sekali pandang, tetapi kita perlu melihat berdasarkan tingkah laku dan kemahiran yang mereka hasilkan dari segi kreativiti atau satu hasil dalam kerja mereka. Yang kedua ialah bias kesahan kandungan, kemudian validity. Ia berlaku apabila kandungan ujian lebih sukar bagi satu kumpulan pelajar yang lain.
ini sebagai contoh, guru tidak mengajar silibus yang dipilih untuk penggunaan item. Ada setengah guru seperti ujian bulanan, ada setengah guru dia dah ajar silibus tertentu, dan ada setengah guru dia belum sampai kepada silibus yang terkandung dalam pembikinan soalan. Jadi pelajar yang belum mempelajari tentang topik tersebut akan ketinggalan dan tidak boleh menjawab item tersebut. Dan bias ni selalunya berlaku pada pemilihan item lah. Dan kemudian cara mengelak bias atau berat sebelah dalam ujian. Guru perlu melaksanakan kepelbagaian dalam pembuat ujian dan melatih pembuat ujian untuk mengetahui bias budaya, linguistik dan sosioekonomi dan bias-bias yang lain. Ini bagi mengelakkan sebarang permasalahan wujud setelah item dibuat. Seterusnya, menyaring item, rujukan dan istilah yang menyentuh sensitiviti atau perasaan pelajar. Ini akan menyebabkan emosi pelajar terganggu. Kemudian menggunakan pelbagai ukuran penilaian untuk menentukan pencapaian dan kemajuan akademik. Jadi pelbagai ukuran penilaian ni kita tak memegang pada satu penilaian yang maksudnya kita pelbagaikan penilaian. Kita tak jadikan satu penilaian itu sebagai penanda aras untuk mengetahui tahap kecerdasan pelajar tersebut. Seterusnya ialah konsep pengujian yang adil. Ini dalam fairness. Ujian berkaitan penggunaan item yang adil. Pengujian yang adil ini dilakukan bagi mengelakkan berat sebelah dalam pemilihan item, dan analisis kewajaran perlu dilakukan dalam setiap item yang dipilih. Dan setiap analisis item itu dilakukan dengan menggunakan the fairness framework, kerangka pengujian adil. Menurut Willingham dan Cole 1997 dan Willingham pada tahun 1999, melihat keadilan ujian sebagai aspek penting dalam suatu kesahan, dengan alasan bahawa keadilan harus dilihat sebagai satu perbandingan dalam penilaian atau khusus kesahan yang setanding untuk semua individu dan kumpulan. Setiap item yang dibina itu tidak berat sebelah kepada kepada seseorang atau sesuatu kaum atau etnik. Setiap item yang dibina atau dipilih adalah selaras dan semua pelajar atau calon yang akan menjawab tahu tentang topik yang telah dipilih tersebut. Sebagai contoh, di Amerika, pertulisan ini sering dikaitkan dengan isu gender, bangsa, etnik, agama dan lain-lain. Isu sebegini sering dijadikan bahan berat di sana. Ini kita dapat lihat dalam isu orang kulit hitam di Amerika yang sering dipinggirkan dalam beberapa aspek, termasuk aspek pendidikan, kan tak diberi perhatian, tetapi kurang diberi penekanan untuk mempelajari setiap yang diajar. Dalam pengujian yang adil, terdapat 6 panduan keputusan dalam ETS Fairness Review Guidelines pada tahun 2003. Yang pertama ialah layan setiap orang dengan rasa hormat. Yang kedua, meminimumkan kesan pengetahuan atau kemahiran yang tidak berkaitan. Jadi kita tak menggunakan atau memilih item di luar silibus. Yang ketiga, elakkan penggunaan bahan yang kontroversi, menyinggung perasaan dan menjengkelkan. Kemudian, guna istilah yang sesuai untuk merujuk seseorang. Yang kelima, elakkan stereotip. Dan yang keenam, menggunakan kepelbagaian untuk menggambarkan atau merujuk sesuatu individu, kaum atau kumpulan individu. Ini supaya tidak menimbulkan isu
setelah item itu dibuat atau dipilih. Kemudian kerangka pengujian yang adil. Dalam kerangka ini terdapat 5 aspek atau 5 aspek. Pertama ialah kesahan, kemudian akses, pentadbiran, ketiadaan bias atau elemen berat sebelah dan akibat sosial. Kerangka pengujian yang adil ini akan dijelaskan lagi oleh sahabat saya iaitu saudara Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada Dr. Nurliana dan juga rakan-rakan. Saya akan bentangkan tentang kesahan atau validity. Kesahan atau validity iaitu keterwakilan kandungan atau bukti liputan, bukti kesahan berdasarkan teori dan juga bukti kesahan berkaitan dengan kriteria. Yang pertama, keterwakilan kandungan atau bukti liputan. Ia juga digambarkan sebagai kesahan kandungan yang merujuk kepada kecukupan di mana item ujian, tugas, topik dan dialek bahasa mewakili domain ujian. Yang kedua iaitu bukti kesahan berdasarkan teori yang mana ia digambarkan juga sebagai kesahan konstruk yang mana ia merujuk kepada kecukupan item ujian, tugas, topik dan dialek bahasa yang mana mewakili konstruk atau teori atau sifat asas yang diukur dalam ujian. Yang ketiga iaitu bukti kesahan berkaitan kriteria. Ia digambarkan sebagai kriteria kesahan yang mana merujuk pada sama ada skor ujian yang dipertimbangkan memenuhi memboleh ubah kriteria seperti grade sekolah atau kolej dan pada peringkat kerja atau beberapa pemboleh ubah lain yang berkaitan. Seterusnya, Cikgu Zarul. Seterusnya. Okey. Kemudian tidak berat sebelah. Yang mana mempunyai 3 iaitu kandungan bahasa, hukuman yang tidak adil berdasarkan latar belakang. Begitu juga impak dan tetapan standard yang berbeza. Yang pertama, kandungan bahasa iaitu kandungan yang menyinggung perasaan calon atau pelajar dari pelbagai latar belakang, di mana stereotip antara kumpulan, anggota kumpulan dan juga penghinaan atau penghinaan yang tersirat atau tersurat yang mana berdasarkan kepada jantina, bangsa dan etnik, agama, isu, bahasa ibunda, negara asal. Yang kedua iaitu hukuman tidak adil berdasarkan latar belakang penguji, merujuk kepada kandungan yang boleh menyebabkan hukuman yang tidak adil kerana identiti pemeriksa calon atau pelajar. Seperti mana yang berdasarkan pada jantina, bangsa, etnik, agama, usia, bahasa ibunda dan juga negara asal. Yang ketiga iaitu impak dan juga tetapan standard yang berbeza, persembahan yang berbeza dengan hasil yang dihasilkan oleh calon atau pelajar dari kumpulan yang berbeza. Perbezaan kumpulan tersebut ditentukan oleh seperti jantina, bangsa dan etnik, agama, umur, bahasa ibunda dan juga negara asalnya. Seterusnya. Yang seterusnya adalah akses, yang mana akses mempunyai 5 iaitu pendidikan, keuangan, geografi, peribadi, keadaan atau akses peralatan. Pendidikan merujuk pada ujian yang mana dapat diakses oleh calon atau pelajar dari segi peluang untuk mempelajari kandungan dan menjadi biasa dengan jenis tugas dan tuntutan kognitif. Daripada keuangan, merujuk kepada ujian berpatutan dari segi keuangan kepada calon atau pelajar. Daripada geografi, merujuk kepada laman ujian boleh diakses dari segi jarak kepada calon atau pelajar. Akses peribadi merujuk kepada ujian yang menawarkan calon atau pelajar yang mempunyai masalah fizikal dan pembelajaran dengan tempat ujian yang sesuai. Dan yang kelima, keadaan atau akses peralatan yang mana merujuk kepada sama ada calon atau pelajar sudah biasa untuk menguji peralatan seperti mana komputer, prosedur seperti membaca peta dan juga seperti menggunakan masa untuk membuat sesuatu perancangan. Seterusnya adalah pentadbiran yang mana ada mempunyai 2 iaitu keadaan fizikal dan juga keseragaman. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan yang sesuai untuk pentadbiran ujian.
seperti mana suhu cahaya dan juga kemudahan-kemudahan optimal yang lain yang relevan untuk menjalankan ujian. Kalau ikut keseragaman, dia merujuk kepada keseragaman dalam pentadbiran ujian tu seperti yang diperlukan sehingga terdapat keseragaman dan juga konsistensi di seluruh lokasi ujian dan bentuk yang setara manual untuk petunjuk ujian menentukan keperluan tersebut. Seterusnya, yang terakhir sekali adalah akibat sosial. Pengaruh penilaian dari proses atau belajar dan mengajar. Ia merujuk kepada kesan ujian terhadap latihan mengajar seperti pengajaran, bahan mengajar dan pembelajaran, dan begitu juga strategi pengambilan ujian dan lain-lain. Remedi atau maksudnya memperbaiki, merujuk kepada penyelesaian yang ditawarkan kepada peserta ujian untuk tidak menerima akibat buruk dari ujian tu. Seperti mana membuat penilaian semula dan penilaian semula kepada tindak balas ujian serta penyelesaian dari segi undang-undang untuk ujian yang bertaraf tinggi. Dan seterusnya saya serahkan kepada Azrin untuk wrap up. Terima kasih. Okey, itu yang kami punya presentation untuk hari ini. Kami telah present konsep pengujian berat sebelah, variasi akibat konstruk yang tidak relevan, konstruk yang tidak diwakili secukupnya, dan juga jenis-jenis bias, umur, jantina, budaya, kawasan, status ekonomi sosial, keperluan khas dan bahasa. Kita juga telah belajar tentang konsep pengujian yang adil, cara mengelakkan bias atau berat sebelah dalam ujian, kesahan, kehadiran unsur berat sebelah, akses, pentadbiran ujian dan juga kesan sosial. Okay, harap semua kawan-kawan faham. Kalau ada yang tak jelas, boleh tanya. Ada pertanyaan ke? Okay, kalau tak ada, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, kenapa group ni nak tanya classmate? Tanya soalan pada tengok mereka faham ke tak? Kalau soalan ke kelas member? Cuba pergi tengok slide. Okay, bias budaya tadi. Cuba contoh, pergi tengok contoh dia. Okay, terima kasih. First, terima kasih dulu group Fairness in Testing, keadilan dalam pengujian. Okay, Albert, Azrin, Zairul dan Akmal. Okay, cuba pergi. Okay, sekarang kita nak tengok contoh tu sekejap yang tadi Azrin bincang, bias budaya yang ada gambar rumah ibadat tu. Okay, yang ni, okay, tadi Azrin cakap dari segi rumah ibadat tu tak ada dalam silibus. Okay, kalau ada lagi tak masalah? Isu apa sebenarnya dalam gambar ni? Soalan ni apa masalah dia ataupun apa biasnya? Biasnya ada, tapi kenapa dikatakan bias budaya? Siapa yang nak cuba? Ataupun ada pendapat lain daripada Azrin? Dari segi penggunaan nama lah tu. Okey, okey. Zairul jawab okey, tak apa. Penggunaan okey. Macam mana penggunaan nama? Zairul? Macam nama Steve Oakley tu, kita tak tahu ada dia Steve tu boleh jadi Kristian juga, boleh jadi Cina juga. So kita tak tahu sama ada nama tu boleh diletakkan dalam soalan rumah ibadat ni. Ya, betul. Okey. Dalam chat pun Cikgu Niza dia cakap gambar satu, gambar mungkin gambar tak clear mungkin, tapi
kat sini kita boleh tengok not so bad lah. Ada, kita tahulah kalau nama salib tu Christian, nampak macam gambar masjid. Steve yang gambar kuil ni pun tak tahu nampak macam kuil ke, nampak macam macam kita panggil apa, candi ke kan. Yang Kamal ni kalau ikutkan ada sebenarnya masjid bentuk Cina macam ni. Kalau di kan yang gambar, betul lah kalau saya nak kata dari segi gambar, tapi tadi kita kata dari segi nama. Azrin cakap kata nama tak semestinya menggambarkan agama. Jadi kalau kita lah siapa macam Cikgu Nizam cakap, kalau kita nak tulis mulalah soalan ni, katalah dia mengukur apa benda hidup ataupun tak salah saya moral tahun 1 ni ialah silibus dia ciptaan Tuhan kot, menghargai ciptaan Tuhan. Kalau soalan macam tu lah, kita nak replace macam mana gambar ni, macam mana kita nak improve. Kalau kita buat item analysis pun teruk lah soalan ni. Okay ke? Jadi macam mana kita nak tambah baik lah soalan ni. Ada suggestion tak? Mungkin sekadar menamakan rumah ibadat tersebut, tak payah letak nama. Okey, bagi pilihan nama rumah ibadat, okey. Munirah cakap, Cikgu Niza pun cakap. Lagi, sebab menghargai ciptaan Tuhan tak semestinya rumah ibadat kan. Kalau itu dia punya KSSR, perayaan mungkin dari segi perayaan. Tapi ini moral. Satu lagi ini moral. Kan? Moral dan menghargai ciptaan Tuhan, tak dia punya standard KSSR. Di SKP, dalam di SKP dia punya standard ialah menghargai ciptaan Tuhan dan pendidikan moral. Okey. Jadi boleh kalau perayaan, cuma perlu spesifik juga perayaan bagaimana. Mungkin perayaan apa yang dirayakan oleh kaum tertentu ataupun agama tertentu. Okey, bagi dalam chat berada cakap. Okey, sekejap ke yang bahasa. Cuba tengok bahasa. Contoh bahasa. Contoh ni dululah, contoh kawasan. Kawasan tadi yang makan burger tadi. Cikgu dia kata, okey, kat sini soalan bahasa Inggeris. Kemudian, I usually eat, tempat kosong, for lunch. Saya selalunya makan tempat kosong, okey, untuk makan tengah hari. Kat sini dia kata, okey, saya makan mi goreng. Lepas tu cikgu dia pangkah, cikgu kata, tak boleh, tengah hari kena makan nasi ayam. Okey, apa relevannya apa relevannya soalan ni lah untuk untuk complete a sentence. Kalau nak tanya pasal vocabulary ataupun perbendaharaan kata pun memang kira I usually eat what type of food for lunch is totally biased lah, sebab mungkin cikgu dia yang suka makan chicken rice for lunch. Okay, ada some people eat beef burger macam Azrin kata dia lah. Ada setengah mungkin di kawasan bandar ataupun di negara-negara barat mereka makan beef burger. So it could be kalau mungkin parents dia memang makan beef burger waktu lunch. So that is actually a very bad item. Dan cara nak improve dia, kita kena tengok, definitely kena tengok kita punya syllabus di SKP tu definitely. Okay, tengok apa standard yang kita nak ukur, apa hasil pembelajaran yang kita nak ukur. Okay, bahasa kot, tak salah ke umur? Bahasa. Okay, ini satu Prada. Okay, apa? Memang itu viral kot di Facebook, tak salah saya. Okay, ini bahasa. Okay, ini ujian sebenarnya dia bahasa dan umur lah juga. Sebabnya tahun 4 ni dia lebih dengan bancinya, the census, dia tanya banci kemudian untuk tahun 4 bila kita bagi konteks yang agak susah,
Walaupun kita kata patutnya kebat lah ni, soalan kebat lah kan. Sebab ada banci dan tanya pasal macam mana kita nak transfer. Jadi dia punya stimulus tu terlalu tinggi lah arasnya. Okay. Pada murid tingkatan 4. Jadi it could be bias dari segi bahasa dan juga dari segi umur ataupun tahap lah, tahap. Sebab tadi Bert kata tadi, kalau pelajar tu pandai, dia pandai pula. Kalau pelajar tu umur dia lebih tua, ditanya soalan untuk darjah 4, mestilah mereka jawab lebih bagus lah. Okay. Okay, yang tu saja dari segi bias. Tapi keseluruhannya sebenarnya bias ni terjadi apabila kalau tak kisahlah kita ada perbilang bangsa ke, kita ada jantina ke, kita assume mereka ni keupayaan mereka sama. Kalau lelaki pandai, perempuan pandai, tapi bila dia jawab satu item tu, lelaki dan perempuan yang sama pandai ni, dia punya keputusan berbeza. Disebabkan satu item yang menyebelahi satu kumpulan lah. Tak kisahlah kumpulan lelaki ke atau perempuan. Jadi bila dia, padahal dua-dua sama pandai, tapi disebabkan satu item tu tanya soalan yang memang hanya lelaki yang familiar ataupun perempuan yang familiar. Jadi itu yang menyebabkan bias. Apabila berlaku ketidakadilan, pelajar atau calon yang sama keupayaan, tapi bila menjawab suatu item dia berbeza secara sistematik. Bukan sekali dua, mungkin secara konsisten lah. Dan itu kita kata item yang bias. Bila ada item yang bias ni, kita kata tadi reliability dia. Kalau kita tengok slide Akmal yang pentadbiran kot, tak salah. Yang slide 4 terakhir. Yang ni. Okay. Kalau perasan yang ni ialah actually grup Syahidah, grup Syafiqah, Liana, Imah dengan Ajmal. Okay. Present hari Sabtu lepas. Kan dia cakap kata faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan skor. Keadaan fizikal. Maksudnya pentadbiran cahaya semua ni sebabnya kalau ada berlaku maksudnya ketidakseragaman dalam peperiksaan awam and everything, itu yang menyebabkan masalah bias. Okay, jadi dekat Kelantan banjir, student jawab dalam banjir, itu sebenarnya bias. Okay, sebab itu apa isu sekarang dalam yang tengah hangat sekarang bila kita cakap tentang pentaksiran awam ataupun peperiksaan awam. Pemansuhan apa? Pemansuhan UPSR. Okey, pemansuhan UPSR. Okey, yes, UPSR akan dimasukkan. Sebab apa? Agak-agak sebab apa keputusan, nampaknya berat ke arah nak mansuh lah. Kan bila kita tengok tu daripada hari daripada awal tahun daripada masa bulan berapa, masa kita start ni lah, masa kita start semester 1 ni lah. Kan, STPM tangguh, UPSR mansuh, PT3 mansuh. Kenapa? Yang mansuh ni kenapa? Satu. Sebab apa mansuh? Kait dengan fairness lah, keadilan. Even terkait dengan slide Akmal ni. Ada sengau, okey. Tempat ni COVID, tempat ni PKPB, tempat ni tak ada PKPB. Tapi sekolah still tutup. Tapi okey, negeri ni PKPB, negeri ni okey, negeri ni masih lagi PKPB, negeri ni dah dibatalkan, ditamatkan PKPB. Okey, satu syllabus tak sempat cover, definitely, kan. Ni yang nama apa? Tapi kait dengan keadilan, keseragaman lah at least. Okay, Munirah cakap syllabus tak sempat cover. SPM pun tangguh, STPM tangguh definitely. Tapi yang mansuh ni dulu, kenapa dia mansuh?
Sebabnya ada isu apa? Yang paling basic lah yang kita tengah check malam ni, yang tengah group ni tengah present ni. Sebab Syifa try batch 2020 dah masuk UPSR, tak ada untuk seterusnya. Okey, itu satu. Yang satu lagi macam saya kata je lah, kalau dengan keadaannya katalah nak buat UPSR juga kan, nak buat UPSR juga satu negara, tapi ada ketidakseragaman dalam pembelajaran. Ada yang belajar online tak boleh, ada yang boleh, ada yang ambil cikgu tuition extra. Cikgu akan tolong, akan bagi dalam WhatsApp contohnya, macam kita juga. Tapi bila belajar budak darjah 6 nak belajar macam tu dengan ibu bapa bekerja, kita tak tahu kan macam mana kualiti pendidikan di rumah. Sebab dia home base lah sekarang ni, dan tiada keseragaman lah dari segi penerimaan maklumat apa semua tu. Jadi dia lebih kepada kita buat yang autentik lah. Autentik tu maksudnya dia belajar tapi dia punya tu tak terlalu merujuk kepada fakta. Fakta tu penting lah, definitely dia kena belajar. Cuma bila kita masuk UPSR, dia kurang lah kebergantungan kepada fakta tu, lebih kepada kerja khusus yang lebih kepada mereka explore sendiri lah. Kalau macam tu nak explore sendiri boleh, tapi dengan bimbingan dan tidak lebih kepada hafalan. Tu je lah yang satu isunya. Dan kedua yang mereka akan kata, okey, sekarang nak ada 3 komponen. Siapa tahu 3 komponen yang menteri cakap, Dr. Razi Jidin, dia nak ganti kalau nak masuk sekolah berasrama penuh, SBP. Ada 3 dia nak ganti. Kalau UPSR sekarang ni ada 3 komponen. Dulu kita cakap PBS kan, PAJSK lah, apalah psikometrik, boleh kita ingat lah, pusat dengan PBD, bilik darjah. Sekarang ni kalau UPSR dah diganti, dah UPSR masuk, jadi dia nak fokus kepada berapa untuk especially sebab UPSR ni tujuannya nak masuk asrama penuh. Anyone? Ingat tak? PBS tapi exam yang nak ganti UPSR tu untuk masuk SBP. Okey, tak apa, saya tak mau cakap lah, cari balik artikel tu ya. Okey, sekejap. Tapi cari 3. Siapa bagi tahu dulu kat WhatsApp, saya bagi RM10. Apa kau lambat tu? Tunggu juga. Okey, tak kena ingat semua, kena ingat 3 Syifa. Cepat, ada berapa? 3 bahagian. Ada sikit lah bab temu duga tu, tapi dia dari segi 3 bahagian tu. Cepat, siapa? Malam ni juga kena bagi tahu, cepat. Okey, siapa balas ni? Albert kata. Ya, Albert cakap. Okey, apa kriteria dia Albert? Bagi kereta akhbar. Bagi terus, apa 3 kriteria dia? 3 bahagian kan?
Bukan tu Munirah, PBD, PHSK, PPSI tu PBS, tapi sekarang ni pentaksiran yang ganti PSR nak ke SBP. Cepat. Syifa cakap satu, satu in general lah. Berkaitan cara, kaedah dia ialah temu duga, kaedah pentaksiran dia. Kan, tapi kategori dia. Balas. PPSR, PPSR apa Akmal? Okey semua tak mau, semua mengaku kalah tak mengaku kalah. Semua saya bagi tahu ya. Siapa balas? Bukan ujian tunggal, bukan beri keutamaan kepada P40. Boleh lah, memang pun. Tapi saya nak 3 bahagian yang pentaksiran untuk kemasukan ke sekolah khusus, iaitu sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah teknik, saya tak sure, college vocational, nak masuk maktab tentera diraja, tapi kita fokus kepada sekolah berasrama penuh dengan sekolah kebangsaan agama. Okey, siapa tu? Ahmad Syahidah ke? Okay, itu satu. Lagi Syahidah? Ujian kecerdasan intelektual lagi. Ada lagi 2. Kecerdasan insaniah. Lagi? Syahidah ke tu? Ya. Okey, lagi satu. Artikulasi penulisan. Ya, okey. Saya bagi nombor account ya. Oh no, tak lah, saya jawab je Doktor. Okey. Tak apalah, kita ada apa. Okey, jadi nanti saya ada share sekejap dalam grup WhatsApp. Bagi semua bagi semua aware balik. Ada 3 dan ada pecahan lagi. Berapa puluh persen. Ya. Okey. Cikgu lepas ni cikgu akan kena buat benda macam ni lah pula. Kan? Yang kita sebut pelan-pelan ke arah autentik tu. Knowledge kena, tapi amali tu penting, dan cara dia nak guna untuk solve real world problem tu lah. Okay. So saya dah bagi nombor account. Okay. Okay. Ada apa-apa lagi tak nak tanya sebelum saya nak bagi tahu sikit, brief sikit je. Saya janji malam ni presentation je, tapi saya nak brief sikit pasal assessment. Saya dah tengok dah secara general, especially yang 7 hari mencintai assessment dengan presentation saya dah bagi markah. 7 hari mencintai assessment tu saya went through dah semua slide pula. Dalam Padlet tu semua assignment saya dah tengok, dan ada yang saya komen. Kalau nak tengok boleh, tapi saya nak brief balik. Ada yang memang semua seorang buat benda tu semua ikut. Okey, itu keburukan Padlet lah juga, tapi tujuan saya letak dalam semua tu supaya nampaklah kata benda tu it's not supposed to be stressful lah. It's just supposed to actually share. Tapi saya tak expect lah kalau satu group tu buat macam tu, semua group ikut. Okay. Dan yang saya terkejut tu ada yang video tu. Semua tak dapat apa yang saya minta. So kalau ada apa-apa lagi tak nak tanya group fairness sebelum kita wrap up dan sebelum kita tepuk tangan kat mereka? Lima saat? Tak ada. Okey, Munirah tak ada soalan. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Itu dia terima kasih banyak grup fairness. Saya appreciate usaha anda. Terima kasih. Okey. Ada 31 orang join. Saya 2 orang, Albert 2 orang, basically 2 device. So dalam 20 lebih orang. That's good. Alhamdulillah. Okey, yang tak dapat join saya faham. Okey, saya nak share slide sikit, screen saya.
Malam ni tak ada apa-apa, tak ada kedatangan apa optional biasa. Cuma apa malam ni. Ini ialah keratan akhbar yang Albert pun share tadi kan. Sekejap ya, macam mana kita nak reduce benda ni. Okey. Kaedah pentaksiran baru sekolah khusus. Okey. Murid tingkatan 1 dan tingkatan 4 lah. Okey, selalunya PT3 dan UPSR lah. Jadi, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Ada 3 bahagian. Kecerdasan insaniah 20%, kecerdasan intelektual 70%. Basically still lagi tanya pasal fakta lah. Basically adalah ujian, test tu semua. Cumanya tak tahulah macam mana nak buat kecerdasan intelektual tu, tapi nampak intelektual tu still kognitif lah. Okay, insaniah ni values lah. Nilai-nilai murni, apa kemahiran, apa communication skills, critical thinking, kebat-kebat tu. And then penulisan, maksudnya ada esei lah. Tak salah. Artikulasi penulisan, maksudnya ada esei. Dan tak salah saya yang Syifa kata kena temu bual tu mungkin kecerdasan insaniah dan kecerdasan intelektual. Sekarang ni mereka tak tanya dalam bentuk soalan, mereka suruh interview. Apa yang anda tahu? Cara bila dia bagi tahu apa yang anda tahu tu adalah macam mana dia bercakap, macam mana dia eye contact, macam mana dia berfikir. Okay, those are the things yang, dan kaedah temu bual memang sangat berkesan lah untuk pentaksiran autentik. Okay. Dalam talian. Secara dalam talian, kaedah pelaksanaan ujian artikulasi secara bertulis. Yang ni pun saya tak sure macam mana nak laksanakan dalam talian ni. Mungkin siapa-siapa yang berminat sajalah untuk KSBP ke, ataupun siapa yang apply ke, atau tak, saya tak pasti nak ambil semua ke tak. Dan itu banyak isu jugalah yang kita boleh komen dari segi validity, dari segi reliability, dari segi tadi tu bias, construct yang kita tak nak, tak relevan. Maksudnya kita test dia sebabnya dia punya internet laju, tapi dia dapat extra, dan sebab tu kita rasa okey dia punya pembentangan bagus, dia punya kelancaran, padahal internet dia laju, internet calon lagi satu tak laju. Itu ialah construct yang itulah, construct irrelevant variance tadi tu. Construct yang mengakibatkan variance dan diakibatkan oleh construct yang tidak relevan. Sebab tu saya bagi kelas marker tu dulu. Kelas marker tu test dulu. Sebabnya nanti kalau yang hari 19 hari bulan ni, maksudnya semua dah familiar lah. Boleh test lah sama ada okey. Internet macam mana? Kalau gambar ada banyak stimulus ataupun image ke, ada video ke, dia lambat. Hari tu ada isu, siapa kata ada isu dengan video. Jadi saya memang tak akan letak video lah dalam yang online yang betul. Cuma yang dalam video tu saya nak share feature-feature kelas marker tu je lah. Sambil-sambil tu tunjuk platform online yang online testing yang ada, yang commercial. Okay. Okay. Ini Padlet. Boleh nampak kan slide saya? Okay, boleh nampak. Okay, sebab saya tengok dulu phone saya nampak dalam laptop pun ada. Okay. First sekali Daily News. Daily News ni ramai juga yang dapat rohnya, dapat idea. Saya kata share tentang artikel tentang artikel tentang assessment, isu assessment atau pentaksiran. Okey, dan setiap rakan dalam kumpulan kena bagi take away point ataupun discussion. Point apa yang mereka dapat daripada akhbar ni, dan bila bagi point tu saya ada discussion lah juga sebab markah ada 10. 10 maksudnya saya akan ambil kira semua ahli kumpulan punya jawapan lah. Okey. And dari segi kualiti artikel yang diberi. Okey. Ramai yang buat pasal isu assessment. Cumanya ada juga yang tersasar. Dia ambil je artikel-artikel general. Kalau ambil artikel general pun tak apa. Tapi kalau boleh kait dengan assessment. Okey. Boleh tengok ada yang saya dah komen. Yang kalau saya tak komen tu maksudnya alhamdulillah lah kalau yang saya komen. Banyaknya yang saya komen. Okey. Sekarang ni saya lebih kepada nak push dulu. Kalau dan saya bagi lagi, jangan buang yang dah hantar, tapi kalau nak buat lain, tambah je kat bawah ni. Okey, maksudnya dan saya ada bagi contoh artikel ekstra lah. Contoh tadi saya bagi yang kat atas ni, saya bagi yang contoh satu ni. Saya ingatkan ada jugalah yang nak komen pasal ni.
Tapi saya faham lah sebab mungkin anda ingat ini contoh lah. Tapi memang ini contoh lah. Cuma kalau ada nak komen pasal ni pun bagus. Dan saya bagi artikel 2 ni, artikel pentaksiran baru ni samalah SBP. Tapi yang ini lebih kepada kenapa macam mana. Yang ni lagi satu dari sinar harian. Benda yang samalah sebab 23 Ogos, 20 Ogos benda yang sama mereka tengah bercakap, tengah hot. Dan ramai juga yang cakap pasal pemansuhan. Ada yang cakap pasal PAK 21, which is very good. Tapi lebih kepada macam mana nak guna teknologi. Dalam pembelajaran boleh share maklumat menggunakan teknologi. Okey, tapi pentaksiran macam mana? Okey, apa pentingnya sebab pendidikan abad ke-21 ni macam mana kita nak relate dengan assessment tu sendiri. Penggunaan teknologi, ada isu ke tak dalam pentaksiran ataupun sepatutnya bila kita kata PAK 21 pentaksiran makin canggih ke. Itu yang saya harapkan lah dalam daily news ni. Okey. Kalau nak ubah-ubah, kalau tak ubah pun tak apa. Cuma yalah kalau boleh yang ni patut boleh skor 10%, semua boleh skor 10%. Dan tujuan dia buat group. Dulu saya buat seorang-seorang. Tapi sebab saya faham online, it's really hard nak buat seorang-seorang. Okay. COVID-19 test so far so good. Okay. Ramai bagi interview ni saya dah baca dan saya by the way saya nak minta izin lah sebab masa saya buat saya tengah menulis buku dengan dengan pensyarah-pensyarah UKM, UPM satu tapi buku KPT lah, buku pasal alternative assessment. Dan chapter saya tu tentang macam mana kita guna teknologi lah untuk buat alternative assessment. Jadi saya guna gambar. Saya dah guna tapi sekarang saya nak minta izin lah. Saya guna gambar ni, gambar grup 5 sekawan dengan gambar ni saya tak boleh. Saya suka gambar ni tapi tak ikut SOP. nampak dekat lah, tak nampak macam ikut SOP. So saya terpaksa ambil gambar ni dan saya ambil grup ni. Grup gambar ni. Grup reliability semalam. Yang lain bukan saya tak mau ambil tapi masa saya tulis tu sebab mereka nak cepat, yang 2 ni je yang hantar. Okay, jadi yang ni saya dah minta izin lah grup ni yang guna gambar mereka. Cuma saya nak minta tolong minta izin kepada Cikgu Hidayah ni. Bagi tahu kata saya masukkan gambar beliau. Okay, dalam buku KPT, buku ni lah, buku yang macam play. Dah bagi tahu dah doktor. Apa dia? Dah bagi tahu dah kat Cikgu Hidayah tu. Lepas tu ni nak minta tolong Cikgu 5 sekawan lah. Tolong saya letak tak gambar anda. Saya bagi tahu je lah. Okey. Yang lain pun samalah. Okay, ada. Okey. Okey ah. Siapa kata okey? Hasan kata okey lagi. Cikgu Fatimah tu, Cikgu Yati, Cikgu Niza dengan Cikgu Munirah. Okey ke? Kalau saya dah masukkan dah boleh tanya kan. Tapi saya nak nak bagi tahu, minta izin lah. Bagi tahu cikgu. Okey, bagi tahu cikgu yang interview ni. Saya tak ingat nama cikgu ni siapa. Saya dah baca transkrip dah. Okey, terima kasih. Izinkan saya guna gambar anda. Okey. Yang lain tu tak ada peluang lagi saya masuk lagi lah kalau saya kena menulis buku lagi ke apa kan. Okey, yang lain tu boleh bagi ada yang tak bagi gambar, mungkin boleh bagi gambar sebab gambar ialah termasuk dalam pemarkahan lah. Okey, evidence buat lah. Okey, boleh je nak buat interview sendiri kan, kita guna idea sendiri tapi isunya saya nak dengar daripada practitioner. Ini tujuan basically alternative assessment saya nak buat lah. Okay, plan to test ni okay. Plan to test ni yang saya tak jangka lah, memang bagus lah. Okay, majority buat sekali siap dengan table of specification-nya apa semua, which is very good. Okay, actually learning lesson plan lagi. saya punya aspirasi masa tu bagi 4 dan kemudian bagi tahu kurikulum pula dah. Syllabus apa nak tanya macam mana nak buat hasil pembelajaran lah. Gunakan verb tu lah. Verb dalam CAP tu kan, dalam cognitive belum kalau nak guna verb dalam My Educator punya apps tu. Yang ni okay, plan to test no problem. Ya okay. Yang saya terkejutnya yang ni. No can do ni. Boleh kata semua tak dapat idea saya. First saya kata saya bagi video. Dia punya arahan, lihat 2 video yang di post secara berasingan lah, post separately dan jawab soalan-soalan.
Okay, ni contoh lah. Okay, soalan dia, okay, first list group member betul jawapan. Soalan dia ialah, okay, soalan untuk video 1, kena pasti dua assessment related issues. Maksudnya isu yang berkaitan dengan pentadbiran ataupun pengajaran yang anda dapat daripada video. Tapi okay, yang ni pun samalah. Yang ni dua, okay, apa yang anda dapat ataupun apakah isu pentadbiran dalam video ni. Yang ni pun sama, isu pentadbiran, 2. Saya minta 2 from 3 idiots, 2 daripada paper pig. Tapi majoriti letak bagi saya jenis assessment. Assessment formatif, kawalan kendiri lah, apalah semua. Jadi saya nak apa yang dapat daripada video tu, apa lesson dia. Kenapa Amir Khan cakap macam tu kat pensyarah dia? Ataupun apa yang pensyarah dia cuba buat bila si yang duk menghafal tu. What's his name? Catur. Catur tu bagi tahu definisi buku. Jadi apa isu dia? Kita pun cakap tadi pasal isu UPSR Mansuh. So lebih kurang macam tu lah. Okay. Peppa Pig ni, apa isunya? Bila dia kena buat projek, tapi siapa yang buat? Dan basically benda-benda macam tu, dan tak semua buat negatif lah. Ada yang kebaikan, ada yang keburukan. Jadi tapi semua relate dengan assessment. Sebab kita, kelas kita 7 hari mencintai assessment, assignment kita, kelas kita assessment e-learning. Semua pasal ini pentadbiran. Okay, dan bila saya minta dari segi nama apa? Ni isu ataupun pengajaran daripada video. 8 markah maksudnya 2 lah, 2 setiap. Jadi supposed not to be too difficult. Tapi semua bagi formatif, authentic. Okay, authentic okay boleh terima, tapi authentic sebab apa? Isunya kena relate dengan video. Sebabnya saya bagi video dan saya harap jawapan dia tak spesifik lah. Tak spesifik, tak terlalu general lah. Okay. Yang ni, stats for life ni, saya tengok pattern ni sama. Seorang buat, maksudnya satu item, satu soalan, buat untuk semua 5 item. Samalah dia drag. Plan saya, satu item tu dia jawab untuk semua soalan tu. Tapi tak, seorang pun tak buat macam tu, which is okay. Sebab jawapan dia betul. Yang ni saya tak kisah sangat. Tapi saya perasanlah trendnya. Okay, itulah satu cabaran bila kita letak dalam Padlet lah, bila submission. Tapi tujuannya ialah semua boleh dapat markah penuh. Bukannya saya nak penalize, tapi markah penuh maksudnya lepas penambahbaikan. Okay, yang ni tak ada masalah sebabnya dia statistics. Dan saya harap walaupun anda refer each other, which is okay, sebabnya stats memang macam tu. Dan nanti saya bagi jawapan pun. Nanti saya masuk jawapan. Bila semua dah hantar, saya masuk jawapan bawah ni. Okay. Saya masuk jawapan untuk semua lah. Sebab saya bagi kata pilih soalan. Tapi saya bagi soalan banyak lah. Okay. Soalan banyak ni kalau nak try lah. Okay. Bila saya bagi jawapan nanti. Okay. Just anda play lah. Kalau nak guna Excel boleh. Kira tangan boleh and everything. Okay. Tapi trendnya semua. Soalan 1. Jawab untuk semua item. Soalan 2 jawab untuk semua item. Jadi dia macam nampak terpisah lah. Jadi plan saya sebab kalau kita buat analisis item, kita sepatutnya jawab ikut, silap. Yang ni stats for life. Stats for life tak ada masalah, sorry. Postmortem ni, item analisis lah, postmortem. Yang ni. Okay, yang ni ada 1 sampai 7. Kan soalan. Okay, dan saya bagi 5 kan, 5 item kan. So semua jawab. Nombor 1, dia jawab untuk semua 5 item. Nombor 2, dia jawab untuk semua 5 item. Jadi sebenarnya dia terpisah sedikit. Sebabnya P dengan 1 dengan 2, dia berkait lah. Kalau kita kata item 1.5. Okay, cara kita interpretasinya apa? Sederhana ke, susah ke, senang ke? Lepas tu, calculate pula discrimination. Sebab bila kita nak decide quality, kita tengok semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau buat asing-asing macam tu boleh kita nak tengok, cuma dia nampak macam terpisah, which is okay. Sebab saya tak terfikir semua buat macam 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 semua P untuk item 1 berapa, P untuk item 2 berapa. Okay, dia terpisah macam tu, which is I expect lah bila seorang buat macam tu, semua buat macam tu, tak salah. Cumanya ada punya aspirasinya untuk jawab kualiti, kita kena tengok semua ni berkait lah. Dan kalau tu kita fokus satu-satu lah. Item 1 jawab semua, item 2 jawab semua. Tapi tak salah. Semua saya nak bagi tahu itu dia punya
planningnya macam tu dan lebih mudah untuk anda interpretasi dan anda tengoklah, oh okey, sebenarnya analisis item ni berkait dengan P, dengan D, dengan distractor semua, kan? Tadi yang kita tengok Azrin tunjuk tu, tiba-tiba tanya proton wajah, tiba-tiba Puan Chan pula dah. Distractor funny lah tu. Tapi ada juga student yang jawab Puan Chan. Puan Chan ke Bata? Dan tak ingat kan? Yang tu mungkin dia pun pening lah. Okay, tapi distractor yang Azrin tunjuk tu memang pelik lah. Tanya pasal kereta, tak tahu nak tanya kereta. Kalau nak tanya tentang apa kata nama khas ataupun proper noun, baik suruh dia tulis balik ayat dalam bentuk yang betul. Tulis semua huruf kecil, lepas tu tulis ayat balik lah dalam huruf besar. But I don't know what is the objective of that test. Ingat, apa-apa kita buat, apa tujuan kita nak buat, nak tulis item ni. Apa syllabus yang kita refer. Tak boleh apa, just tak boleh pukul rata dan tak boleh just suka-suka hati lah. So, okay. Dan buku yang jual di pasaran kena tengok betul-betul. Nak ambil boleh, tapi ambil dengan berhemah. Kadang-kadang kita kena ubah juga. Okay, last one. Yang ni tak banyak isu. Yang ni semua okey lah setakat ni, tapi ada juga kot saya mention. Yang tu. Dan ada juga yang bab yang ni saya rasa yang ni saya minta semua komen, semua ahli komen, dan ada juga yang dua ahli baru komen. Dua lagi belum komen and everything, mungkin take your time, but semua kena komen. Baru dapat markah, belum markah. Okay. Dan yang ni saya cakap betul, kalau buat balik masih ada masa. Kalau nak tambah lagi, kalau nak buat penambahbaikan, buatlah apa version 2 penambahbaikan. Okay, maksudnya kita tahulah okay ada penambahbaikan. Baru saya boleh tunjuk bukti juga, sebab nanti saya kena murni markah, saya kena tunjuk kenapa saya bagi semua 10 markah penuh untuk 10% ni. Sebabnya ada penambahbaikan. Yang salah saya suruh buat penambahbaikan, boleh improve. Itu kita memang boleh bagi macam tu. Itulah PBD, pentaksiran bilik darjah. Okay, boleh sampai dan ujian rujukan kriteria lah basically. Dia memenuhi kriteria, semua layak dapat markah penuh. Dan ini based on group work. Jadi saya memang beritahu lah, yang ni masuk, saya share dengan satu negara lah basically. Kalau orang nak komen pun dia akan komen lah. Tapi pendapat saya dah 2-3 kali dah cuba pilot dan saya buat kali ni, kira semester ketiga ni kira saya dah memang refine elok-elok lah soalan. Hopefully tak ada yang komen lah, sebab itu memang buku untuk pentaksiran alternatif. Okay, pentaksiran alternatif untuk KPT. Nanti dah siap, saya dah ni ada draft dia, adalah boleh lah nak tunjuk sikit. Tak payahlah 10.5 dah. Okay, nanti bila dah dapat saya share, bila boleh share dengan semua. Okay, dah cantik semua. Okay, itu saja saya rasa untuk yang ni, yang assessment ni. Sebabnya okay, yang dua lagi test, satu lagi apa? Item analysis. Item analysis SPSS, table of specification saya dah tengok ramai yang hantar dulu kemudian patah balik, dan saya pun dah buat satu komprehensif punya explanation dah. Satu malam tu kan saya buat dalam WhatsApp. Saya tutup hanya admin saja, saya dengan Muna lah basically, Muna admin juga kan. Tapi admin saja boleh hantar. Masa tu saya explain betul-betul table specification ni macam mana. Dan apa aspirasi untuk table specification. Jadi kalau saya rasa kalau buat betul-betul yang akan really betul nak tentukan A ke B ke A minus ke, I think the online the 40% lah. 20% tu cost reflection. Sepatutnya kacang lah kalau ikut betul-betul dan kena baca betul-betul soalan. Yang tu jangan tiru, sebabnya itu lebih kepada sendiri punya journey, sendiri punya reflection. Saya tak kata ini tak boleh tiru lah and everything, sebab reflection supposedly should be personalized. Okay, yang ni lah yang kata kemahiran insaniah keluar, artikulasi penulisan keluar, kemahiran intelektual pun ada juga, sebab saya akan tanya topik mana susah kenapa, topik mana senang kenapa. So it's all about what you feel. Tapi what you feel tu kena ikut guideline lah. Ada lah, nanti saya bagi lah hari 16 dan 17 ni. 16 dan 17 carilah masa sekejap, tulis. Dan kemudian 19 bulan jawab online exam. Yang tu boleh teka, tak boleh buka buku dia punya aspirasi, tapi macam biasa online test tak lari dengan
penyelewangan. Maksudnya orang boleh tiru, anda boleh duduk sebelah-sebelah jawab. I don't know, up to you. Tapi benda tu akan carry dan dia ada time dan sekali duduk jawab. Itu cakap betul lah. Okay, nanti kita wrap up hari Sabtu insyaAllah. Kita wrap up pada awal sampai habis. Dan segala isu berbangkit. Siapa yang masih lagi ada problem dengan SPSS ke apa, please let me know. Okay. Sekarang 10.30. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya cuba malam ni. Okay, sempat-sempat. Malam ni saya download semua yang reliability dengan apa, saya upload dalam YouTube siap-siap. Sempatlah nak tengok apa-apa yang patut sebelum kelas kita yang terakhir. Secara tidak rasmi, secara rasminya hari tu kan. Okay, malam ni kita sambung lagi. Saya really appreciate. Dan hari Sabtu ni kita hopefully nak report, basically nak ulang kaji ataupun nak go through apa yang kita tak sempat go through secara formal. Okay, sebabnya slide semua saya bagi dan saya kalau dari segi apa, asynchronous punya lesson, pengajaran yang tidak selari tu anda kena baca sendirilah. Tapi still lagi baca sendiri, saya faham topik ni topik heavy. Course ni heavy. Pentaksiran heavy. Okay, saya cuba sedaya upaya dah nak reduce heavy tu saya, tapi content semua saya tanya. Apa yang saya bagi, kita bagi dalam slide ada semua saya tanya. Okay, semua saya tanya dari segi assessment lah. Online nanti kita cakap lagi sikit. Course reflection tak payah kisah banyak. Cuma duduk dan bagi tahu dengan ikhlas, bukan bukan tiru. Maksudnya lagi tiru lah, reflection ni tak sama. Dan bila saya baca tu, saya akan baca semua sekali serentak dan saya tahulah siapa jawab sama. Sama macam yang komen daily news. Ada juga yang sama, tapi saya faham lah point benda yang sama kan. Cuma cara perbincangan tu berbeza. Dan yang tu saya tak kisah. Cuma course reflection saya kata, yang tu paling senang nak score, nak dapat 20% pun. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan? Hasan? Hasan tengah speaker tengah on ke ataupun tengah bercakap? Tak ada, Doktor. Okey. Ya. Oh tak ada? Tak. Hasan tanya ke ataupun saya yang dengar macam Hasan panggil? Tak, Doktor. Waktu yang terbaik untuk hubungi Doktor macam mana? Waktu Zara takut. Waktu Doktor sibuk ke? Waktu family time ke? Yang ideal lah untuk hubungi. Hubungi untuk tanya ke, untuk tunjuk? Tanya ni lah tentang ya. Okey, kalau tu tanya je. Kalau saya tak reply, kacau lagi. Hantar mesej. Doktor, sebab saya tak boleh nak kata bila, sebabnya dia macam esok sampailah hari, sampai Christmas lah. Sampai Christmas basically saya ada bengkel. Saya buat waktu Christmas tu pun. Bengkel dengan sambil meeting lah. Cuma kalau Hasan ada nak tanya dalam grup 5 sekawan ke, ataupun kalau benda tu personal, PM. Lepas tu saya cuba jawab. Kalau saya tak jawab, kacau lagi. Saya ingat Fatimah tu ada tak hari ni, malam ni? Ada. Macam mana? Cuma Fatimah tu boleh dah ke SPSS saya nampak itu, lepas tu saya kalut. Boleh tak lagi? Dapat analisis, dapat output dah lagi? Saya install semula, dia dah dapat balik lah. Dia dah dapat. Okay, dia kena install banyak kali. Okay, sebab saya tahu kata cikgu diam, lepas tu bila saya kan, lepas tu saya rasa macam okey lah. Lepas tu saya kalut, lupa nak follow up. Tapi saya rasa saya lega lah cikgu Fatimah, cikgu kata dah okey. Okay, back kepada Hasan tu lah. PM saya tengok, saya cuba. Kalau saya lambat kacau, saya tak marah. Kalau nak kejar mau kejar lah. Sebabnya saya memang kena kejar sebab memang hujung tahun ni macam-macam dengan research lagi, dengan nak marking lagi. Hasan bagi yang family time anytime saya selit-selit dah sambil tepuk anak pun saya dengar tadi. Tengok presentation. So okay, Doktor. Clear. Okay. Clear. Okay. Ada apa-apa lagi tak? After Hasan? Bert kata part buat histogram tu masih, sekejap, mana Bert? Bert cakap apa? Chat.
part buat histogram. Histogram mana, Okay. Bert? Analisis item analisis kah? Itu masih Okay, stuck di sana lah. boleh check tak? Saya dengar pecah-pecah. Suara Bert saya tak dapat tangkap langsung apa dia bercakap. Cuba Bert check sekejap. Saya pun keluar bahasa Kedah. Biasalah kan. Jangan check kan? Buat tolong check kalau part buat histogram masih ada. Kalau tu saya akan screenshot ke buat dalam WhatsApp tunjuk satu-satu. Yang histogram macam mana, Bert? Siapa yang tak ada soalan boleh keluar pelan-pelan, no problem. Kalau nak stay nak dengar pun tak apa, tapi kalau nak dengar soalan Bert pun okey. Part buat histogram tu macam mana? Oh, okey. Dekat soalan buat histogram dekat item analisis Sekejap. Oh, yang ni ke, Bert? Soalan nombor 6 ni kan? Okey. Yang ni bergantung kepada data apa berguna. Saya assume kita buka data SPSS Tunjuk saya. Mana dia? Slide nombor 6. Quiz data ke? Saya lupa dah. Saya kata okey, quiz data. Quiz data. Okey, ni data SPSS. Saya buka. Okey. Ini data yang kita dapat. Berkata start dekat histogram. Okey. Kalau ikut yang ni, dia tak ada markah penuh. Maksudnya, kat sini, bila histogram tu kata, nombor 6 ni kan? Okey. Total score you computed in number 4. Number 4 saya kata, compute total quiz score untuk setiap student. Maksudnya, kira markah penuh lah untuk quiz dia ni. Okay, kalau dalam SPSS guna sum function, kalau Excel guna sum. Okay, yang ni tak apa. So, kita ini data kita kan? Data item lah, item 1 sampai 30. First, dia kata, nombor 4 tu dia kata kira semua markah penuh. Kalau kita buat Excel senang je. Okay, kalau dalam SPSS, sebab nak buat histogram dalam SPSS senang sikit. Okay, so kita buat transform. Bukan transform. Kita ingatlah. Recode into different variables. Bukan. Saya ingat. Compute. Okay, compute variable. Target variable dia, kita nak namakan dia apa tadi? Total score kan? Markah penuh. Okay. Lepas tu kita kata markah penuh ialah kalau kat sini dia adalah sum. Tapi kalau ikutkan kita kata kita guna statistics, kita guna sum. Macam kita nak tambah item 1 sampai item nombor 30. Okay. Agak leceh lah juga. Cuma ini dalam SPS. Kalau dalam Excel senang lah. Ada setengah dia buat dalam Excel dulu kemudian dia transfer pun boleh. Tapi kita just guna old school lah. Sum, lepas tu comma,
Saya double klik, saya koma. Okay, yes. Firstly sum 1 sampai 30. Doktor. Ya. Tak payah koma-koma doktor. Terus I1 to I30 saja. Boleh. Okay. Tapi dia akan masuk dah benda ni. Saya takut dia tak masuk. Sub ni macam masuk. Okay, bagus. Okay, so dash Ada hyphen ke macam mana? Tak ya. I1 to TO macam saya buat dalam chat tu. Okay, sekejap mana. Tengok Rosli figure out apa shortcut. I1 to I30. Dia kira semua Rosli? Ya. Okay, good. Okay, Bert boleh tengok Rosli punya chat. To I30. Okay. So, tak ada koma. Careful, no koma. Okay. Sekarang dah ada total score. InsyaAllah betul, insyaAllah. Okay. Try satu kan? Nanti try satu betul ke 30. Just check lah. Okay, kalau rasa nervous cuma apa sebab saya ada sub tu. Kalau tak ada, okay, no problem. Kalau dikira, okay. Tapi kalau Sensei kata okay, saya percaya. Okay. Sekarang dah ada markah total score. So dapatlah nombor 4 tu. Okay. Lepas tu dia kata, dia nak apa tadi? Histogram. Nombor 4. Nombor 6 Examine the distribution of the total score. Okay. Macam mana kita nak buat? Histogram. Paste the output. What does the SD mean? Okay. Sekarang histogram ni, dah dapat benda ni, pergi analyze, descriptive. Kalau saya ingat, kadang-kadang dia lupa-lupa. Okay, kat sini ada, bukan descriptive. Saya rasa analyze, frequencies. Frequencies, yes. Okay. Kali ni jangan ambil semua sebab kita nak yang taburan markah penuh daripada pelajar tu, daripada quiz item 1 sampai 30. Termasuklah sub yang dalam tu kan. Okay, total score pergi ke chart. Carta lah. Carta ni nak guna apa? Histogram. Kalau nak show normal curve maksudnya dia adalah lengkung tu macam bell curve tu kan. Ada loceng tu kan. Kalau tak mau pun tak apa. Nak bubuh pun tak apa. Okay. Continue. So, okay. Kan dia tengah kira. Okay. Dapat macam ni. Siapa dah buat? Dapat macam ni tak? Sensei dapat kan? Sensei dapat macam ni? Ya, betul doktor. Okay. So dapat macam ni. Bert. So ini ialah histogram. Kalau nak cantikkan sikit sebab 15 kan. Okay, start. Jadi main double click lah. Apa benda ni? Yang ini saya tak tunjuk lah dalam slide. Tapi apa, sebab kalau hantar ini pun dah cukup dah. Kalau nak main lagi ke? Main dengan scale. Okay, dia keluar. Double click semua. Lepas tu skala dia. Skala bawah tu kita nak kata minimum 15, okay. Tapi maksimum kata 45 lah. Major increment 5, okay. Dia kalau kita main dengan skala lain lah gambar dia. Tengok cuma make sure sini lah sebab okay, nampak macam ni. Okay. Jadi saya kata apa maksud 5.422 ni lah. Masa basic stats saya dah bagi tahu. Jangan cuba dulu. Apa maksudnya standard deviation. Tapi Albert tanya histogram kan? Albert cuba chat, saya menjawab tak soalan Albert? And thank you Sensei sebab bagi shortcut. Okay. Alhamdulillah. Okay. Cuma dah bercek lah, saya memang kompulsif sikit, saya kena check satu-satu. Sebabnya SPSS kalau guna, dia ada boleh programming juga lah tapi leceh sikit SPSS. Tapi kalau Excel, just drag semua, sum, lepas tu double click, dia kira untuk semua. Okay, SPSS ni bab total score tu je lah, leceh sikit. Okay, jadi ini taburan maksudnya ada berapa orang tadi kelas student kita? Saya tak ingat lah. Kita boleh tengok sini lah. Kita ada berapa student? Oh, dia tunjuk sini. Dia tunjuk berapa item. Berapa item? 38 item. Okay.
Lepas tu student ada berapa? 500. Tak sampai. 38 orang. 38 orang. Okey, so ini 38 lah. Hilap. Okey, so 38 orang ni. Okey, berapa ramai yang dapat? 2. Kira 2 orang dapat 20. 2 orang dapat berapa ni? 20 berapa? 24. 20 kan? So antara tu boleh main dengan skala lah kalau nak tengok, tapi yang penting kita tahu mean dia berapa. Mean dia 28.8. Ada kat sini lah, kat antara kat sini ni basically. Yang antara 30 ni semua ni dekat sini. Okey, kemudian dia kata standard deviation dia 5. Apa maksudnya? 5 tu 5 above the mean dan below the mean lah maksudnya. Apa maksud dia? Kita dah pernah cakap, cuba tengok nota. Okey Bert, terima kasih atas soalan. Jadi kalau ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada apa-apa saya nak end. Lagi saya share the YouTube. I'm gonna do it tonight. Mesti buat. Reliability yang hari Sabtu hari tu dengan malam ni punya presentation dan discussion sikit. Supaya yang tak dapat join malam ni boleh tengok. Ada? Okay. Thank you Sensei. Terima kasih semua yang hadir. You again group fairness. Okay. Hopefully to see you again Sabtu ni. Sabtu ni time class I'll let you know bila kena tengok perancangan wrap up macam mana. Okay. Okay. Assalamualaikum. I'm gonna end the. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Salam. Saya jangan lupa bagi nombor account. Terima kasih doktor. Bagi nombor bank dengan nombor account. Waalaikumsalam. Lambat masuk hari ni. Tak apa, faham.